Fasal pada menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu. Ini fasal yang pertama. Tamhid tadi apa dia? Itu permulaan. Jadi sebelum masuk pada kitab ni, kena tahu dulu alat ni ada berapa? Ada 4. Lepas tahu alat ilmu ni, syarat-syarat dia, baru masuk pada rukun-rukun dia pula. Ini rukun-rukun ilmu ni. Yang pertama ikhlas. Ni fasal menyatakan tentang ikhlas kerana Allah Ta'ala ketika menuntut ilmu. Ikhlaskanlah niatmu wahai saudara di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Nya tadi kembali kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan baca yang bahasa Melayu ni, nya tu kena besarkan. Nya tu tolong besarkan hurufnya, karena untuk nak bezakan nya tadi dengan Allah dan yang lain daripada tu. Di dalam menuntut ilmunya yang mulia. Tolong tanda nanti kita nak hantar balik kepada pencetak untuk dibetulkan. Betapa ramainya orang yang binasa hanya kerana niatnya yang tak sempurna. Berapa ramai orang yang binasa kerana niatnya tidak sempurna. Niat dia dalam menuntut ilmu tidak sempurna. Dan seorang tadi dilihat pada niatnya ketika menuntut ilmu. Lepas tu kata para ulama, nak lihat orang ni jadi apa? Tengok ketika niatnya permulaan menuntut ilmu. Kalau niatnya tak betul pada waktu tersebut, ini akan terkesan sepanjang hidupnya. Faham tuan-tuan? Itu bahaya. Niat ni dia macam dia punya, orang panggil apa, model utama dia lah. Ketika nak berniaga tu, kalau dia letak model lekeh-lekeh, takut lekeh lah dapat lepas tu. Kalau dia letak model dia betul, insya-Allah lah hasilnya, insya-Allah akan jadi betul elok. Itu maksudnya. Ni kerana ni modal yang paling utama sekali. Jadi ramai orang yang binasa kerana niat dia yang tidak betul. Dia mengaji lagi dah niat dia untuk nak munafasah, nak berdebat dengan orang, mengaji semata-mata kerana nak tunjuk kata diri dia hebat. Mengaji kerana nak bagi orang pandang kepada dia. Dia tengok orang ni hebat, dia pun mengaji kerana nak bagi jadi macam orang tu. Dan akhirnya niat tadi berterusan begitu, dan dia akan dirosakkan nanti dengan niat dia tu sendiri. Lepas tu jaga-jaga betul waktu kita mengaji ni. Lepas tu dalam ni saya akan sebut apa niat yang perlu kita hadirkan ketika mana menuntut ilmu. Sebab tu para ulama tulis kitabun niyah, kitab niat. Habib Sa'ad rahimahullahu ta'ala tulis satu kitab tajuknya Kitabun Niyah, kitab niat saja. Maulana Syekh Jamal Faruq, guru saya, pernah sekali kata beliau, ada seorang ayah suruh anak dia buka pintu ketika orang ketuk pintu. Bila anak tu bangun nak buka pintu, ayah tadi tanya, kamu niat apa waktu nak buka pintu tu? Dia kata, niat saya nak pergi buka pintu sebab ayah suruh. Tu je lah, dah ayah suruh buka pintu, orang ketuk bagi salam, saya pun pergilah buka pintu. Dia tak rugi. Kalau aku, kata dia, ketika aku dibagi salam orang di depan pintu, aku nak bangkit tadi, aku akan hadirkan beberapa niat. Yang pertama, aku nak jawab salam dia. Itu niat yang pertama. Yang kedua, menggembirakan Muslim dengan senyumanku. Yang ketiga, aku akan memudahkan urusan dia dengan tidak biarkan dia tunggu lama-lama depan pintu. Aku akan buka cepat. Jadi itu akan menggembirakan dia juga. Yang keempat, bersilaturahim dengan orang. Yang kelima, banyaknya niat. Tu hanya nak buka pintu saja. Tuan-tuan datang ke sini, apa dia niat dia? Dah ustaz mengajak mai, tengok agak sedap kami mai lagi. Kalau rasa tak sedap dah, tak payah mai dah. Pas ni kan. Oh, niat gitu jelah. Tapi cuba kalau niat waktu nak langkah tadi, saya mai kerana nak belajar adab, saya mai kerana nak tambah ilmu, saya mai kerana nak sambung silaturahim, jumpa dengan teman-teman, kawan-kawan. Saya mai kerana saya nak beramal sendiri dengan adab yang disebutkan oleh para ulama. Saya mai kerana nak buang kejahilan, saya mai kerana nak menambahkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan, saya mai kaza. Banyak niat tu. Dan setiap niat tadi dapat pahala, kan untung. Sebab tu kena tahu niat. Orang nak kahwin, kenapa nak kahwin? Patutnya waktu nak akad nikah tu kena baca dulu niat nikah sebelum akad nikah. Apa niat nak menikah ni? Syu'ur, tu ya. Lepas tu penin, tak kena cerita benda apa yang nak kena, sebab apa nak kena menikah. 1, 2, 3 ada diterang oleh ulama. Al-Imam Basaudan rahimahullah dalam kitabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manzumah tentang nikah tu, mukaddimah kitab dia tu yang dicetak dalam Darul Minhaj, dia ada niat nikah. Kenapa kita nak kena nikah? Apa niat dia yang perlu kita hadirkan? 1, 2, 3, 4. Baca niat tu, daripada hak mula duk seronok nak nikah jadi takut terus.
payah macam nikah ni lah. Bila baca niat tu baru dia tahu tanggungjawab pada waktu tersebut. Waktu dia baca niat tu 1, 2, 3, 4 tu niat nak nikah, kena baca yang tu. Kalau kata adik-beradik kita nak nikah, bacakan ataupun kita terjemahkan kepada dia. InsyaAllah nanti saya akan terjemahkan, jangan bimbang. Ilmu ini lautan yang tak bertepi, jika mahu tempuhinya hati-hati. Karena ilmu ni lautan yang tak bertepi, nak tempuhi lautan yang tidak bertepi ni kena hati-hati. Takut karam nanti. Takut karam di tengah lautan tersebut. Berapa ramai orang yang karam dengan lautan ilmunya. Dia mengaji, Masya Allah, tabarakallah, akhirnya tenggelam dengan lautan itu sendiri. Tak sampai ke mana. Jika tak cermati akan kemudinya, bimbang, tersesat dan karam di tengahnya. Ini kata Sayyidi Murabit Al-Hajj kepada Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah. Kata beliau, wahai Hamzah, dunia ini, kata beliau, seperti lautan. Jangan karam, kata dia. Dunia ini macam lautan, jangan karam di tengah lautan tersebut. Karena ramai orang yang karam. Dan ilmu juga lebih daripada itu lagi. Jadi jangan karam dengan ilmu tersebut sehingga menyebabkan kamu tidak timbul lagi. Sebab itu ilmu ada yang membawa orang tadi kepada Allah, dan ada ilmu yang membawa seorang tersebut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jika tak cermati akan kemudinya, maksudnya kalau kamu bawa kapal ilmu tersebut, kalau tidak dicermati dengan baik, maka nanti bimbang kamu akan tersesat dan akan karam di tengah lautan tersebut. Hai saudara, hadirkanlah niatmu. Ini saya ajarkan, saya sebut di sini, masuk pada diri saya sendiri. Apa yang patut kita hadirkan niat ketika nak menuntut ilmu? Yang ni yang mula-mula dulu. Tuntut ilmu, cari redha Tuhanmu. Hai saudara, hadirkanlah niatmu. Tuntut ilmu, cari redha Tuhanmu. Ini yang pertama. Kita kenapa nak tuntut ilmu? Karena nak cari redanya Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak cari redha Allah? Karena dengan ilmu kita akan tahu apa yang Allah Taala suruh, apa yang Allah Taala larang, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang. Maka pada ketika tersebut kita akan melakukan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Maka karena itu ilmu diperlukan untuk cari redanya Allah. Niatkanlah agar kejahilanmu hilang berkat ikhlas niat sucimu. Ini yang kedua. Yang tadi cari redha. Yang kedua, niatkan agar kejahilan kita hilang berkat ikhlas ketika mana kita menuntut ilmu. Itu yang kedua. Kita nak moga-moga dihilangkan kejahilan bagi diri kita. Karena jahil ni gelap. Kita tak mahu ada gelap dalam diri kita. Baik, yang ketiga apa dia niat dia? Juga kejahilan umat dihilangkan, bukan niat tunjuk pandai pada teman. Ni kena ingat. Ni ada dua ni. Niat yang pertama tadi pada cari redha. Yang kedua, hilangkan kejahilan pada diri kita sendiri. Yang ketiga, menghilangkan kejahilan kepada umat. Bila kita mengaji, kita nak ajarkan kepada umat agar semua orang reti macam yang kita tahu. Dan kemudian bukan niat untuk kita tunjuk pandai pada teman, nak tunjuk pandai pada orang lain. Tidak. Kalau niat macam tu tak akan lama. Saya mengaji kerana nak munafasah, kerana nak berdebat, kerana nak berlumba dengan orang lain dan sebagainya. Nak tunjuk saya lebih hebat daripada dia. Akhirnya duk tengok status Facebook orang, like berapa. Saya tulis banyak ni je like, dia tulis ramai je like. Rupanya lawan like. Kok tu rupanya. Jaga-jaga semua tu. Jangan kita niat kerana untuk tunjuk pandai dengan teman-teman kita.